Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati sahibul fadilah, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian kita menggunakan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syekh Salim bin Sumair bin Abdillah Al-Hadrami rahimahullahu rahmatal abrar. Dan majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, merupakan majlis kali yang ke-18 kita mensyarahkan kitab kita ini. Dan tuan-tuan boleh lihat muka surat yang ke-21 dengan aqsamu al-awrah, iaitu pembahagian berkenaan dengan aurat. Kita sebutkan pada minggu yang lepas, hadirin dan hadirat, pada majlis kali yang ke-17 kita mengatakan bahawasanya aurat ini secara umumnya terbahagi kepada 4 jenis atau 4 bahagian. Dan saya sebut juga pada minggu yang lepas, bahagian ni dia bukan semata melihat kepada jantina, iaitu lelaki atau perempuan, tetapi ia juga melihat kepada status, sama ada dia adalah individu hamba, iaitu hamba sahaya, atau individu yang merdeka, bukan hamba kepada manusia. Tapi oleh kerana zaman sekarang ini sudah tidak ada hamba, maka perbahasan berkenaan dengan hamba tu tidaklah perlu disyarah panjang lebar sangat. Sebaliknya, semua kita sekarang ini adalah manusia yang merdeka, hadirin dan hadirat. Jadi kita nak masuk kepada nukah yang ketiga yang disebutkan di sini oleh penulis kitab kita rahimahullahu ta'ala. Wa auratu al-hurrati wal-amati indal ajanib jami'ul badan. Aurat wanita yang merdeka, wal-amah, dan aurat wanita dari kalangan hamba sahaya, indal ajanib, di sisi lelaki-lelaki ajnabi, di sisi lelaki-lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi ni yang tidak ada apa hubungan mahram dengan diri dia. Maka auratnya ialah jami'ul badan, seluruh tubuh, hadirin dan hadirat, seluruh tubuh. Dan seluruh tubuh di sini maknanya tidak ada sebarang pengecualian, termasuk muka dan termasuk 2 tapak tangan. Itulah pandangan dalam mazhab Syafi'i, hadirin dan hadirat. Cuma saya yakin yang tuan-tuan maklum bahawasanya dalam kalangan ulama' Syafi'iyah, ulama' dalam mazhab Syafi'i sendiri, mereka pun berbeza pendapat juga. Sama ada aurat orang perempuan ni pada lelaki ajnabi, adakah seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan sebagaimana dalam solat, ataupun seluruh tubuh termasuk muka dan termasuk 2 tapak tangan. Cuma kalau ikut kepada apa yang disebut oleh penulis kitab, adalah aurat wanita merdeka dan hamba perempuan di hadapan lelaki ajnabi. Yang ni dalam salat ke di luar salat? Yang ni di luar salat,
hadirin dan hadirat. Kalau dalam salat kita dah sebut pada majlis bulan yang pada minggu yang lepas, dan di luar salat apabila dia berhadapan dengan lelaki yang bukan mahram, maka auratnya ialah seluruh tubuh termasuk muka dan termasuk dua tapak tangan. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan, ada perbezaan pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri, hadirin dan hadirat. Dan yang keempat, kita sambung di bawah tu, tuan-tuan tengok muka surat yang ke-1. Wa 'inda maharimihima, di situ. Dan aurat wanita merdeka dan wanita hamba di hadapan mahram mereka berdua. Dan mahram ni sebenarnya mencakupi keseluruhan aurat. Sebagaimana yang saya rasa tuan-tuan maklum, mahram terbahagi kepada 3. Yang pertama, ada yang mahram dengan kita disebabkan nasab keturunan. Contohnya adik-beradik kita yang berlainan jantina. Kita lelaki, dia perempuan. Atau dia perempuan, kita lelaki. Sebagai contoh begitu. Ataupun kita ni orang lelaki dengan mak kita, atau dengan nenek kita, atau moyang perempuan kita. Atau orang perempuan dengan ayah dia, atau datuk dia, ataupun dengan moyang lelaki dia. Ini adalah mahram disebabkan nasab. Begitu juga kita orang lelaki dengan bapa, dengan mak saudara kita, dan juga ke atas, maknanya nenek saudara, moyang saudara perempuan. Dan begitu juga kita orang lelaki dengan anak saudara perempuan, cucu saudara perempuan, cicit saudara perempuan, semuanya adalah mahram disebabkan nasab. Jadi tuan-tuan nak tengok mudah ialah mak ke atas, mak saudara ke atas, anak perempuan ke bawah, anak saudara perempuan ke bawah. Semua tu adalah kita punya mahram. Semua tu adalah kita punya mahram. Dan mahram disebabkan apa? Nasab keturunan. Yang ni Allah sebut di dalam Quran, wal muharramatu minan nisa, wanita-wanita yang menjadi mahram dari kalangan orang perempuan disebabkan apa? Disebabkan nasab keturunan. Disebabkan nasab keturunan. Yang kedua adalah menjadi mahram disebabkan apa? Susuan. Ini yang saya pernah sebut di sini dahulu. Ada yang menjadi mahram kita disebabkan susuan. Contohnya adik-beradik susuan. Mak kita, dia menyusukan satu orang budak perempuan masa budak tu masih kecil. Dan budak tu bukan adik-beradik senasab dengan kita. Maknanya mak kita tak lahirkan dia pun. Tapi mak kita menyusukan dia semasa budak tu masih kecil. Maka budak tu tadi adalah adik-beradik susuan kita. Dan tuan-tuan kena ingat bahawasanya ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ataupun yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram disebabkan susuan sama seperti yang menjadi mahram disebabkan nasab keturunan. Maksud dia apa? Maksudnya kalaulah ketika kita dengan adik-beradik bukan adik-beradik yang mahram kita, macam contoh saya dengan kakak saya atau adik perempuan saya, maka apa kesan implikasi kemahraman tu? Kesannya haram berkahwin. Ini haram berkahwin. Itu kesan yang pertama. Yang kedua, halal untuk berduaan. Maksudnya kalau kita duduk satu rumah dengan adik-beradik perempuan kita berdua sahaja, tak ada masalah. Sebab itu tak dikira khalwat. Kerana kita adalah mahram. Dan yang ketiga ialah halal bersentuhan dari sudut tak membatalkan wuduk. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Jadi maksudnya kalau kita bersalaman dengan mak kita, atau anak perempuan kita, atau adik-beradik perempuan kita, atau mak saudara perempuan kita ke atas, ataupun anak saudara perempuan kita ke bawah, semua ini adalah tidak membatalkan apa? Wuduk. Kerana apa? Kerana mahram. Jadi itu implikasinya. Jadi kata Nabi tadi, menjadi mahram disebabkan susuan. Apa yang menjadi mahram disebabkan nasab keturunan. Maknanya sama. Kalau adik-beradik susu pun, adik-beradik susuan pun, maka kita kalau nak bersalam dengan dia tak ada masalah. Sebab kita tak halal berkahwin dengan dia. Tak boleh berkahwin dengan dia. Tapi sebab itulah kita kata zaman sekarang ini, kalau adik-beradik kandung mudah kita nak kenal. Sebab apa? Paling common pun kita ada DNA. Boleh semak dan boleh check. Ini adik-beradik kita. Hadirin dan hadirat. Tapi kalau adik-beradik susuan, macam mana? Kalau terpisah jauh. Tengok-tengok ada kebarangkalian besar, jumpa pula, kahwin pula. Sebagai contoh. Sedangkan dia tak boleh kahwin. Kerana apa? Kerana mereka mahram dari sudut disebabkan susuan. Sebab itu dahulu pada beberapa tahun yang lepas, hadirin dan hadirat,
saya bersamahah mufti wilayah pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri hafizahullah wa ra'ah, mencadangkan tentang untuk diwujudkan kad susuan, hadirin dan hadirat. Macam kita ada IC kad pengenalan, maka dicadangkan untuk diwujudkan kad susuan bagi anak-anak susuan ini. Supaya apa? Supaya kita tahu siapa mak susu dia. Jadi kalau kita dah tahu mak susu, tak timbul lagi dah isu menikah boleh jadi akan datang nanti apabila dewasa dengan adik-beradik susuan. Sedangkan haram kerana mereka mahram. Jadi menikah dengan adik-beradik susuan sama seperti menikah dengan adik-beradik kandung, adik-beradik senasab. Keharamannya. Jadi di situ kita kena teliti. Dan yang ketiga adalah mahram disebabkan musaharah. Musaharah diterjemahkan sebagai persemendaan ataupun dalam bahasa mudahnya ialah perkahwinan. Hadirin dan hadirat. Maksudnya menjadi mahram disebabkan perkahwinan. Contoh, kalau kita berkahwin dengan seorang perempuan, kita tu maksud saya orang lelaki, berkahwin dengan orang perempuan, yang isteri kita ini ada mak. Jadi mak dia tu kita panggil sebagai mak mentua kita lah. Dan mak mentua kita menjadi mahram disebabkan kita berkahwin dengan anak dia. Asalnya kalau kita tak kahwin dengan dia, dengan mak tu kita boleh kahwin. Betul tak hadirin dan hadirat? Tapi tak lalulah pula kita nak kahwin boleh jadi mak tu dah umur 60. Jadi sebagai contoh, hadirin dan hadirat, dari sudut hukumnya, Tapi oleh kerana kita dah menikah dengan anak dia, maka dia dah jadi mak mentua kita, maka dia mahram kepada kita. Tak boleh kita kahwin dengan dia. Sebab dia mak mentua kita, dan ketika itu, tuan-tuan bersalaman tak dengan mak mentua masing-masing? Kita kata bersalaman. Sebab apa? Sebab mahram. Itu makna dia. Jadi apabila kita sebut di sini, aurat orang perempuan yang merdeka ataupun yang hamba di hadapan mahram mereka. Maknanya sama ada mahram tu adalah mahram dari sudut nasab, ataupun dari sudut susuan, ataupun dari sudut persemendaan. Al-musaharah yang kita katakan tadi, perkahwinan itu tadi. Macam seorang ayah dengan dia punya, apa nama istilah dia? Menantu, hadirin dah hadirat. Seorang ayah dengan menantu perempuan dia. Sama juga. Bahawasanya boleh bersalaman dan haram berkahwin kerana mereka mahram disebabkan al-musaharah. Hadirin dah. Mereka mahram disebabkan al-musaharah. Baik. Jadi apa aurat orang perempuan yang merdeka dan hamba di hadapan mahram mereka adalah, dan ditambah lagi wan nisa. Maknanya aurat orang perempuan sesama orang perempuan ma bainas surrati war rukbah. Iaitu apa yang berada di antara pusat hingga lutut. Di situ hadirin dah. Apa yang berada di antara pusat hingga lutut. Jadi kalau macam contoh kita dengan adik-beradik kita, kadang-kadang ada sebahagian orang perempuan ni mungkin di rumah dia pakai lengan pendek sahaja. Ataupun boleh jadi juga dia pakai, ialah pakaian yang biasa-biasa sahaja di rumah. Hadirin dah hadirat, dengan kadang-kadang cuaca panasnya sekarang ni boleh jadi seluar pendek dia pakai di rumah. Dengan adik-beradik dia. Ataupun dengan depan ayah dia, depan mak dia sebagai contoh. Maka ini kita katakan auratnya adalah di antara pusat hingga lutut sahaja. Di antara pusat hingga lutut. Itulah aurat yang sebenar bagi adik-beradik dan juga individu yang ada hubungan mahram dengan kita. Hadirin dah hadirat. Baik. Selesai berkenaan dengan aurat. Kenapa kita bahas berkenaan dengan aurat? Kerana sebelum ini kalau tuan-tuan perasan, kita cerita tentang syarat sah salat. Itu pada muka surat 20. Termasuk syarat sah salat ialah apa dia? Menutup aurat. Jadi sebab itu penulis kitab menunjukkan juga tentang pembahagian aurat. Jadi selepas pembahagian aurat, kita nak masuk pula berkenaan dengan rukun-rukun salat. Berkenaan dengan rukun-rukun salat. Jadi tuan-tuan tengok pada muka surat 22. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pasal berkenaan dengan rukun-rukun salat. Dan tuan-tuan, saya dah pernah sebut di sini dahulu bahawasanya rukun-rukun salat ni nama lainnya ialah perkara fardu dalam salat. Kadang-kadang disebut faslun fi furudi as-salah. Fasal berkenaan dengan perkara fardu dalam salat. Jadi perkara fardu dalam salat adalah nama lain bagi rukun-rukun salat. Dan fardu ni dalam mazhab Syafi'i dan juga 3 mazhab yang lain iaitu Maliki dan Hambali. Maksud saya, dan 2 mazhab yang lain iaitu Maliki dan Hambali.
Maknanya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ketiga-tiga mereka berpendapat fardu adalah sama dengan wajib. Fardu sama dengan wajib, tak ada beza. Jadi kalau kita katakan perkara-perkara fardu dalam solat, maka ia adalah perkara-perkara wajib dalam solat, sama sahaja. Dan ia merujuk kepada rukun-rukun solat, merujuk kepada rukun-rukun solat. Maknanya rukun solat ni wajib. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, haram, dan menyebabkan solat kita tidak sah ataupun terbatal. Hadirin dan hadirat. Sebelum saya masuk kepada perbahasan berkenaan rukun solat, rukun solat ni dipecahkan kepada 3 pecahan yang utama. Yang pertama orang kita sebut sebagai ar-ruknu al-qalbi, rukun hati. Ruknu al-qalbi, rukun hati. Yang kedua, ar-ruknu al-qawli, iaitu rukun perkataan, Dan yang ketiga, al-fi'li, rukun perbuatan. Sebahagian kata macam ni, 2 sahaja. Sebahagian tak dinafikan. Iaitu rukun salat ada 2, rukun perkataan dan rukun perbuatan. Dan perbuatan tu dipecah kepada 2. Yang pertama perbuatan hati, yang kedua perbuatan anggota badan. Nampak dia punya beza? Sama sahaja, hadirin dah ada. Dan daripada rukun qalbi, kita katakan rukun qalbi ada satu sahaja dalam solat kita. Tak kira lah solat tu solat fardu atau solat sunat, rukun qalbinya satu, iaitu niat. Niat tempatnya dalam hati. Nanti kita akan tengok satu persatu, hadirin dah ada. Niat adalah rukun hati kerana tempatnya di dalam hati. Manakala rukun qawli, rukun perkataan, terbahagi kepada 5. Kalau ikut turutan, yang pertama sekali ialah takbiratul ihram, sebutan Allahu Akbar apabila kita nak memulakan solat, apabila kita hendak memulakan solat. Yang kedua ialah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ini kalau ikut turutan pada setiap rakaat solat. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir. Nama lain bagi tasyahud akhir ialah tahiyat akhir. Dan yang keempat, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Dan yang kelima, salam yang pertama. Manakala baki daripada itu, hadirin dan hadirat, kita dah ada 1 rukun qalbi, iaitu niat. Kita dah ada 5 rukun qawli yang saya telah sebutkan sebentar tadi. 5 campur 1, 6. Baki daripada itu semuanya ialah rukun perbuatan anggota badan. Yang pertama sekali ialah berdiri tegak, hadirin dan hadirat. Nanti kita akan masuk satu persatu pada syarahan dan huraian. Yang keduanya ialah rukuk berserta tamakninah. Yang ketiga ialah i'tidal, iaitu bangun daripada rukuk berserta tamakninah. Yang keempat, sujud sebanyak 2 kali sujud berserta tamakninah. Yang kelimanya, duduk di antara 2 sujud berserta tamakninah. Yang keenam, duduk tahiyat akhir. Dan yang ketujuh ialah tertib, hadirin dan hadirat, iaitu mengikut turutan. Jadi 7 campur 6 bersamaan dengan 13. Tapi tengok apa yang disebutkan di sini, kenapa jumlahnya 17. Nanti kita nak tengok satu persatu, hadirin dan hadirat. Sedangkan yang saya cakap tadi 13. Macam mana boleh jadi 17? Adakah saya salah kitab betul? Macam mana, hadirin dan hadirat? Jadi dikata di sini arkanus salati 17 atau 17 yang lebih tepat. Rukun-rukun salat itu ada 17. Al-awwalu, yang pertama, iaitu ar-ruknul awal. Rukun yang pertama ialah an-niyah. Saya nak pergi kepada huraian. An-niyah, niat, hadirin dan hadirat. Dan para ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat ini tempatnya di dalam hati. Sebab itu dia termasuk dalam rukun apa tadi? Rukun hati. Itu kewajipan hati. Dan dalam kalangan mazhab kita juga mereka menyatakan wal talaffuzu biha sunnah.
melafazkan niat hukumnya adalah sunat. Melafazkan niat hukumnya adalah sunat. Kita kena jelas bahawasanya ada perbezaan yang ketara di antara niat dengan lafaz niat. Saya sebutkan beberapa perbezaan. Perbezaan yang pertama yang ketara di antara niat dengan lafaz niat ialah dari sudut hukum. Dari sudut hukum, niat hukumnya wajib, manakala lafaz niat hukumnya apa dia? Sunat. Hadirin dah ada. Niat hukumnya wajib, lafaz niat hukumnya sunat. Lafaz niat tu yang kita sebut di lidah. Jadi inilah perbezaan yang kedua antara niat dan lafaz niat. Yang pertama tadi dari sudut hukum, yang kedua niat tempatnya dalam hati, manakala lafaz niat tempatnya di lidah. Hadirin dah ada. Yang kita sebutkan dengan lafaz contohnya usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala, sebagai contoh itu. Ataupun kalau kita solat sebagai makmum, usalli fardhal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, gitu. Jadi ini adalah lafaz niat, bukan niat. Yang tu tadi lafaz niat, hukumnya sunat. Dan perbezaan ketiga antara niat dengan lafaz niat, niat ni adalah seiring dengan perbuatan pertama yang wajib daripada ibadat. Dia kena seiring dengan perbuatan pertama yang wajib daripada ibadat. Contoh, kalau salat, perbuatan pertama salat ialah takbiratul ihram. Salat bermula dengan takbir. Jadi ketika kita melafazkan Allahu Akbar, ketika itu niat dalam hati. Seiring niat dalam hati ketika tersebut. Dan apakah perbuatan pertama yang wajib ketika mengambil wudu? Buat apa yang wajib? Membasuh muka, membasuh muka. Dan ketika basuh muka, itulah niat ambil wudu di dalam ketika kita berwudu. Jadi semua ibadat yang berhajat kepada niat ini, maka kita katakan niat tu mesti pada bahagian yang pertama yang wajib daripada ibadat tersebut. Kecuali puasa. Kenapa kecuali puasa? Ini telah dijawab oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, antaranya Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Bukan tak ada jawapan, ada jawapan. Jawapannya kerana puasa bermula apabila terbit fajar. Betul atau tidak, hadirin dan hadirat? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit apa? Terbit fajar. Terbit fajar ni maknanya bermula apabila masuknya waktu apa? Waktu subuh. Betul tak? Terbit fajar tu masuk waktu subuh, sehingga terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib. Jadi puasa ni antara subuh ke maghrib, antara terbit fajar hingga terbenam matahari. Itulah definisi puasa. Tetapi amat susah dan amat sukar untuk kita ni seiring dengan waktu fajar terbit. Sangat susah, hadirin dah ada. Jadi untuk kita berniat pada waktu itu, dia agak susah. Sebab itulah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i beri pengecualian pada puasa. Maka puasa boleh dilakukan sebelum kita mula berpuasa. Maknanya niat puasa boleh dilakukan sebelum kita masuk kepada perbuatan puasa. Kerana masuk puasa ni hanyalah apabila masuk waktu subuh. Bila masuk je waktu subuh, bermulalah puasa. Jadi kita boleh berniat sebelum itu, iaitu pada waktu malam. Hadirin dah ada. Itu diberi pengecualian. Tetapi untuk solat, untuk mengambil wudu dan untuk mandi wajib, sama. Iaitu mesti pada anggota yang pertama yang wajib daripada ibadat. Hadirin dah ada. Jadi berbalik kepada isu kita tadi, itu tiga perbezaan di antara niat dengan lafaz niat. Niat hukumnya wajib, lafaz niat sunat. Niat tempatnya di dalam hati, manakala lafaz niat di lidah. Manakala niat seiring dengan awal ibadat ataupun bahagian pertama daripada yang wajib daripada ibadat, manakala lafaz niat mesti datang sebelum. Lafaz niat mesti datang sebelum, dari sudut tempoh waktu dia. Maknanya niat ni semasa, lafaz niat sebelum. Sebab itu ketika kita berdiri tegak, kita belum takbiratul ihram lagi. Ketika itu kita sudah usalli fardhal isya'i arba'a raka'atin. Contohnya begitu. Macam tu juga bila kita nak ambil wuduk, kita baru buka paip, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Betul tak? Hadirin dan hadirat, maknanya kita belum basuh muka lagi. Yang nawaitu ke usalli ke, itu semua lafaz niat dan hukumnya adalah sunat. Hadirin dan hadirat.
dan berbalik kepada niat salat. Para ulama dalam mazhab Syafi'i, antaranya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, menyatakan bahawasanya niat ni ada 3 tingkatan. Niat ada 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling lengkap, yang paling sempurna. Yang paling lengkap, yang paling sempurna adalah kita lafazkan niat di lidah dan kita niat dalam hati. Inilah pandangan mazhab Syafi'i. Lafaz niat di lidah dan niat dalam hati. Ini yang paling sempurna. Yang kedua, seseorang yang tidak melafazkan niat di lidah tapi dia ada niat dalam hati, maka solat dia sah ke tidak? Solat dia sah. Hadirin dah ada. Dia tak lafaz niat, dia tak sebut usalli pun, tapi ada niat dalam hati dia. Ketika dia takbiratul ihram, solat dia adalah sah. Dan yang ketiga, seseorang yang melafazkan niat di lidah tetapi dalam hatinya tak ada niat, sah tak solat dia? Jawapannya tidak sah. Hadirin dah ada. Kerana kayu ukurnya, kata kuncinya adalah apa yang di dalam hati. Boleh jadi dia lafazkan dalam keadaan lalai ataupun lara, memang kadang cakap kosong, tapi dalam hati tak timbul pun niat untuk dia mendirikan solat, maka solat dia tidak sah, kata Imam Al-Mawardi. Jadi sebab itu kata kunci dan kayu ukurnya ialah yang dalam hati. Maka kita pun sama. Kalau kita mendapati yang imam solat kita tak sebut pun usalli apa semua, jangan kita mufarakah pula. Sebab niat ni benda dalam hati. Benda dalam hati memang tak mungkin nak didengari. Hadirin dan hadirat, kita kalau boleh dengar lah apa kata hati orang dekat kita, macam mana kehidupan kita agak-agak kan tuan? Sekali kalau kita jalan sebelah dia sekali, kalau dia dengar, busuknya dia ni, contoh. Padahal kalau tu cakap dalam hati, tapi kita boleh dengar benda dalam hati orang. Ataupun kita, dia ni pakai tak kemas, sebagai contoh. Jadi kita boleh dengar dalam hati. Kalau saya pula waktu tengah ceramah dengar benda dalam hati, bila nak habis ceramah ni, sebagai contoh. Boleh jadi, hadirin dan hadirat. Tetapi sebab kita tak dengar benda dalam hati, sebab itulah kita kata memang benda dalam hati tak boleh didengari. Dan kewajipannya adalah untuk niat, yang mana niat memang amalan hati. Memang tak dengar pun tak apa. Yang kalau kita nak dengar tu adalah usalli tu lafaz lidah, lafaz niat. Jadi itu hukumnya sunat. Jadi di sini kita kena faham, hadirin dan hadirat. Dan dalam mazhab kita pecahkan pula perbahasan niat ni mengikut kepada jenis solat. Ada solat fardu, ada solat sunat, hadirin dan hadirat. Untuk solat fardu ada 3 kewajipan apabila kita berniat. Yang pertama sekali mesti qasdul fi'il, mesti kita ada tujuan nak lakukan perbuatan tersebut. Qasdul fi'il ni dia punya lafaz ialah usalli, sahaja aku solat. Itu lafaznya. Yang kedua mesti ada fardiyah, iaitu mesti nyatakan kefarduan. Lafaz dia akan jadi apa? Usalli tadi fardhu. Dia akan jadi usalli fardhu. Yang ketiga, mesti kena ada ta'yin. Ta'yin ni mesti kita kena tentukan, ini solat fardu. Contohnya apa? Contoh? Apa dia? Maghrib. Jadi lafaz dia akan jadi usalli fardal maghribi. Macam tu. Hadirin dah ada. Itu sahaja kewajipan untuk solat fardu. 3 tu sahaja. Maknanya yang nak sebut salah sarakaatin perlu ke tak? Tak wajib. Dalam niat tak wajib. Dalam hati tak wajib, tapi sunat. Hadirin dan hadirat. Adaan tak perlu, maknanya tidak wajib, sunat. Hadirin dan hadirat. Makmuman, yang ni untuk solat berjemaah wajib. Hadirin dan hadirat. Nampak? Kena ada tambahan lagi. Yang tadi tu untuk solat bersendirian ada 3 kewajipan. Tapi kalau untuk solat berjemaah kita sebagai makmum, wajib kita niat untuk ikut imam. Sama ada lafaz dia makmuman ataupun lafaz dia fi jamaah, dalam secara berjamaah. Dia punya dalam hati tu. Yang tu sunat juga masukkan. Dan satu lagi yang sunat yang terakhir dalam hati ialah lillahi ta'ala. Hadirin dah ada. Lillahi ta'ala. Itu sunat dimasukkan dalam hati. Tapi kewajipannya ada 3 tadi. Yang utama kalau untuk solat bersendirian. Tapi kalau untuk solat secara berjamaah, wajib untuk niat dalam hati kita mengikut apa? Imam. Mengikut imam. Hadirin dah ada. Itu kewajipan. Baik. Adapun untuk solat sunat, solat sunat ni ada solat sunat yang mutlak dan ada solat sunat yang kita kata muqayyad. Hadirin dah ada. Kalau solat sunat yang mutlak ni cukup kepada kita untuk niat sahaja aku solat 2 rakaat sahaja. Maknanya ataupun sahaja aku solat sahaja. Maknanya qasdul fi'il sahaja. Manakala untuk macam contohnya kalau solat qabliyah ke ba'diyah, dimasukkan dalam hati.
sahaja aku solat sunat qabliyah, sahaja aku solat sunat ba'diyah, yang macam tu. Dia kena sebut juga dia punya perbuatan dia tu apa, begitu, ataupun jenis solat tersebut. Ini bagi, ataupun contohnya seperti solat tahiyatul masjid. Jadi solat sunat yang bersebab, solat sunat yang bersebab. Adapun solat mutlak tidak, sahaja aku solat pun boleh. Macam sahaja-sahaja nak solat 2 rakaat, tuan-tuan dalam hati sahaja aku solat, itu je, tak ada masalah. Itu pun telah dikira ada niat. Ketika takbiratul ihram, kita niat dalam hati. Baik, hadirin dah ada. Dan dalil yang mewajibkan niat tak lain tidak bukan ialah hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Amalan bergantung dengan niat. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, innamal a'malu bin niat, ada huruf ba pada bin niat, betul atau tidak? Ada huruf ba di situ, bin niat. Dan ba di situ ialah lil musahabah. Ba lil musahabah kalau kita belajar dalam bahasa Arab. Al musahabah maknanya ialah yang berdampingan. Sebab itu kawan yang sentiasa bersama dengan kita, berdampingan dan bersampingan dengan kita dinamakan sebagai sahabat. Betul atau tidak, hadirin dan hadirat? Sahabat adalah individu yang sentiasa bersama dengan kita. Jadi kalau al-ba' lil musahabah, sama juga daripada perkataan yang sama, yang berdampingan, yang berseiringan, hadirin dan hadirat. Jadi apabila Nabi kata innamal a'malu bin niat, maka amalan seiring dengan niat. Tapi amalan yang mana? Amalan yang pertama sekali. Maksudnya mula solat dengan apa? Takbir. Jadi ketika itu niat seiring dengan takbir. Mula wuduk dengan apa? Basuh muka. Ketika basuh muka, seiringkan niat dengan basuh muka. Begitulah yang dipahami daripada hadis tersebut, hadirin dan hadirat. Amalan seiring dengan niat, dari sudut niat mesti seiring pada amalan yang pertama yang wajib daripada ibadat. Begitu. Itu yang pertama, niat, hadirin dan hadirat. Yang kedua, dah ingat niat tadi tempat duduknya adalah rukun qalbi. Niat adalah dalam hati. Al-thani, yang kedua, takbiratul ihram, takbiratul ihram. Dan yang lebih tepat, hadirin dan hadirat, saya harap saya boleh ubah benda ini, mudah-mudahan insya-Allah. Yang lebih tepat ialah melafazkan takbir, bukannya mengangkat takbir. Ada beza di antara dua perkara. Sebab mengangkat takbir adalah yang lebih tepat, mengangkat dua tangan. Takbir ni amalan lidah, hadirin dan hadirat. Takbir ni tempatnya di lidah. Sebab tu saya kata tadi rukun qauli, rukun perkataan. Rukun perkataan. Benda yang perkataan nak angkat macam mana? Saya mengangkat subhanallah. Macam mana nak angkat subhanallah? Saya mengangkat Allahu Akbar. Macam mana nak angkat Allahu Akbar? Jadi mengangkat takbir itu tidak tepat dari sudut bahasa. Yang tepat ialah mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Tetapi angkat dua tangan ketika takbir wajib ke? Ini tidak wajib. Hukumnya adalah sunat, hadirin dan hadirat. Angkat dua tangan ketika takbir ini hukumnya adalah sunat, ia tidak wajib. Maka di sini takbiratul ihram di sini merujuk kepada melafazkan takbir. Itu yang lebih betul. Itu yang lebih tepat. Terjemahannya melafazkan takbiratul ihram. Dan takbir ni adalah lafaz Allahu Akbar. Tuan-tuan kena ingat macam tu. Kita ada tasbih, kita ada takbir, kita ada tahmid, kita ada tahlil. Kalau tasbih lafaz dia subhanallah. Kalau takbir lafaznya Allahu Akbar. Kalau tahmid lafaznya alhamdulillah. Kalau tahlil lafaznya la ilaha illallah. Jadi kalau kita kata takbir, maka tuan-tuan kena terlintas di fikiran, takbir ialah sebutan Allahu Akbar. Takbir ialah sebutan Allahu Akbar. Dan di dalam salat kita ada dua jenis takbir. Ada dua jenis takbir. Takbir yang pertama ialah takbiratul ihram, dan yang ni sahaja hukumnya wajib. Manakala takbir yang kedua ialah takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Dan takbir perpindahan rukun ni kesemuanya hukumnya sunat, hadirin dan hadirat. Contoh, apabila kita berdiri tegak. Berdiri tegak rukun ke bukan? Ia adalah rukun salat, nanti kita akan masuk. Kita nak berpindah kepada rukuk, dan rukuk pun adalah rukun. Apa yang kita sebut? Allahu Akbar. Betul atau tidak, hadirin dan hadirat? Itulah takbir perpindahan.
Daripada berdiri tegak pergi kepada rukuk, Allahu Akbar. Daripada i'tidal kita pergi kepada sujud, Allahu Akbar. Daripada sujud kita pergi kepada duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, sujud kali yang kedua, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, bangun pula ke berdiri tegak pada rakaat yang berikutnya, Allahu Akbar. Jadi itu namanya takbir perpindahan rukun. Dan takbir perpindahan rukun saya kata tadi hukumnya apa? Sunat, hadirin dan hadirat. Maknanya sebutan lidah Allahu Akbar tu hukumnya adalah sunat. Yang wajib hanya satu sahaja takbir, iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Saya berhenti azan dahulu dan saya nak sambung sedikit lagi daripada perbahasan takbiratul ihram. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit berkenaan dengan rukun salat yang kedua tadi, iaitu takbiratul ihram. Dan saya dah jelaskan bahawasanya takbir ialah lafaz Allahu Akbar. Dan takbir di dalam salat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang ini hukumnya wajib. Manakala yang kedua ialah takbir intiqalat, iaitu takbir perpindahan rukun, yang ini hukumnya sunat. Kemudian saya nak berpindah kepada sebutan ihram pada takbiratul ihram. Ihram ni maknanya kita masuk ke dalam ibadat. Kita biasa dengar perkataan ihram ni pada kerja buat umrah dan juga haji, iaitu kita berniat ihram. Dan kita bagi orang lelaki memakai kain ihram, hadirin dah ada. Dan apabila kita berada dalam ihram tersebut, kita terikat dengan pantang larang. Tak boleh berwangi-wangian, tak boleh menutup kepala, memakai pakaian berjahit, tak boleh mencabut bulu-bulu badan, hadirin dah hadirat. Jadi maksudnya ihram ni yang lebih tepat adalah ada dua ciri yang utama. Yang pertama, kita telah masuk ke dalam satu-satu ibadah. Jadi ihram bagi salat ialah takbiratul ihram. Maknanya apabila kita melafazkan Allahu Akbar, kita telah masuk ke dalam ibadat, iaitu salat. Dan apabila kita dah masuk dalam ibadat, iaitu salat, kita telah terikat dengan pantang larang salat. Jadi contohnya, kalaulah kita ini telah melafazkan takbir Allahu Akbar, maka haram bagi kita untuk bercakap, hadirin dah hadirat. Tapi sebelum kita takbir tadi, sebelum kita Allahu Akbar, kita boleh bercakap dengan jemaah sebelah kita. Ji, apa khabar Ji? Contoh, dah makan belum? Sihat ke? Anak apa orang? Kerja apa sekarang? Dah pencen belum? Contoh, boleh bercakap sebab kita belum masuk dalam salat, kita belum sebut Allahu Akbar. Tapi sebaik sahaja Allahu Akbar, tak boleh kita kata saya sihat Alhamdulillah, anak saya 5 orang, saya belum pencen lagi. Awak pula macam mana? Batal lah sembahyang tu, hadirin dah hadirat. Nampak dua individu yang berbeza. Seorang bercakap sebelum takbir, seorang bercakap selepas takbir. Jadi hukumnya berbeza. Kalau dia bercakap selepas takbir tadi, hukumnya haram. Dan perbuatan tersebut membatalkan salat jika dilakukan dengan sengaja. Nanti kita akan masuk perkara-perkara yang membatalkan salat, hadirin dan hadirat. Jadi takbiratul ihram, ihram di situ ialah kita masuk ke dalam ibadat salat. Sebab itu dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyatakan miftahus salati at-tahur, miftahu as-salati at-tahur. Kunci bagi salat adalah dengan bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Ihram salat ialah takbir. Maknanya salat ni dimasuki dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan tahlil bagi salat. Kalau orang kita dalam umrah ke haji disebut sebagai tahallul, hadirin dah ada. Ketika tuan-tuan sudah tahallul bagi umrah dan haji, tuan-tuan terikat lagi tak dengan pantang larang ihram tu? Dah tak terikat dah. Jadi dalam hadis tadi Nabi kata wa tahliluha, dan tahallul bagi salat ialah ucapan salam, iaitu salam yang pertama. Maknanya kalau selepas kita bagi salam yang pertama, tiba-tiba kita nak kata oh saya sihat Alhamdulillah, salat kita sah dari sudut hukumnya. Walaupun kita katakan yang afdalnya adalah mengikut imam. Itu kalau imam memberi salam yang kedua, kita ikutlah imam. Cuma salat tu adalah sah, hadirin dan hadirat. Kerana salat ni sebagaimana yang disebutkan definisinya oleh para ulama kita ialah aqwalun wa af'alun
muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dimulakan dengan takbir, takbir di situ merujuk kepada takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam, salam di situ merujuk kepada salam yang pertama. Dan seringkas-ringkas ucapan salam ialah Assalamualaikum sahaja. Maknanya kalau dia sebut Assalamualaikum, dia kentut, maka solat dia sah, hadirin dan hadirat. Begitulah kefahaman. Jadi itulah takbiratul ihram. Dan saya kata tadi, apabila takbiratul ihram, ihram di situ adalah kita masuk ke dalam ibadat. Dan yang kedua, ihram mengharamkan perbuatan yang halal sebelum. Ihram mengharamkan perbuatan yang halal sebelum. Sebelum takbiratul ihram boleh jalan-jalan ke sana sini. Selepas takbiratul ihram dah tak boleh nak berjalan kanan, berjalan kiri, berjalan ke belakang. Hadirin dah ada. Tanpa sebab, tanpa keperluan. Yang kedua, sebelum takbiratul ihram boleh bercakap, halal bercakap. Selepas takbiratul ihram haram bercakap dengan sengaja. Sebelum takbiratul ihram halal untuk makan dan minum. Selepas takbiratul ihram haram untuk makan dan minum dalam keadaan sengaja. Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita makan dan minum ketika solat dalam keadaan tidak sengaja pun batal juga, hadirin dan hadirat. Kerana agak pelik kalau solat pun makan tak sengaja dan minum tak sengaja. Dia kata agak pelik. Kalau puasa tu logik. So puasa memang orang tak makan, puasa memang orang tak minum. Jadi tiba-tiba dia makan dan minum dalam keadaan terlupa tak sengaja dalam keadaan sedang berpuasa. Tapi tengah solat ni dia agak susah kita nak fikir begitu, hadirin dan hadirat. Jadi itulah dia sedikit perbahasan kita berkenaan dengan rukun solat yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, insya-Allah kita masuk pada bulan hadapan, al-qiyamu 'alal qadiri fil fard, iaitu berdiri tegak ke atas yang mampu di dalam solat fardu. Ini adalah rukun fi'li yang pertama. Yang kita sebut niat tadi adalah rukun qalbi, dan kita sebut takbiratul ihram ialah rukun qauli, dan selepas ni berdiri tegak ialah rukun fi'li. Hadirin dan hadirat, memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.